Nama saya Ainusyara binti Asnan, nombor matrik 059844. Sekarang saya akan menerangkan pengenalan apa itu lohong hitam. Lohong hitam adalah suatu kawasan yang di angkasa yang mempunyai daya tarikan graviti yang sangat kuat sehingga tiada sesuatu objek yang memasukinya dapat keluar daripadanya termasuklah cahaya. Oleh sebab itu, lohong hitam tersebut kelihatan gelap dan tidak boleh dikesan dengan mata kasar melainkan dengan cara-cara yang tertentu. Bagaimana lohong hitam ini boleh terbentuk? Lohong hitam ini boleh terbentuk apabila bintang-bintang bersaiz besar ini mati dan meletup menjadi supernova sehingga meninggalkan kesan lohong hitam tersebut. Seperti dalam gambar raja yang berada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Nur Zintan, nombor matrik 059750. Baiklah, sekarang saya akan menyambung dengan dalil ayat Al-Quran mengenai lohong hitam. Yang pertama, pada surah Al-Mursalat ayat 8 yang bermaksud, maka apabila bintang-bintang dihapuskan. Dan seterusnya pada surah At-Takwir ayat yang pertama yang membawa maksud apabila matahari digulung. Berdasarkan dua ayat tersebut, dapat dijelaskan bahawa apabila datangnya hari kiamat, maka hancurlah langit dan segala yang ada di dalamnya. Langit terbelah, matahari akan tergulung dan cahayanya akan terpadam bersama-sama dengan bintang dan alam semesta. Nama saya Ummu Salamah binti Abdul Hadi, bernomor matrik 061716. Menurut surah At-Takwir ayat 15 dan 16, terdapat 3 ciri black hole yang disebut. Pertama ialah Hunas, iaitu tersembunyi dan tidak terlihat. Menurut Waspakhri pada 1987, black hole tidak dapat dilihat tetapi dapat dikesan daripada bahan yang disedut dan ditarik ke dalamnya. Yang kedua ialah Al-Jawa, iaitu bergerak dengan cepat. Menurut NASA, mana-mana objek yang berdekatan dengan pusaran black hole akan bergerak mengikut putarannya dan kesannya sangat kuat sehingga objek yang bergerak lebih laju daripada kelajuan cahaya akan pegun. Yang ketiga pula ialah Al-Kunnas, iaitu menyapu dan menelan benda yang dijumpai-nya. Menurut Clarity 2020, black hole sepatutnya menelan bintang sepenuhnya tetapi ia mengonyak mereka semasa mendekatinya disebabkan jisimnya yang bersamaan dengan 100 juta matahari. Nama saya Siti Aisyah binti Sabri, nombor matrik 059055. Okey, baiklah, sekarang saya akan bahaskan berkaitan lohong hitam dan sains berdasarkan surah At-Tariq, iaitu dari ayat 1 hingga 3. Okey, ayat pertama menyebutkan was-sama'i wat-tariq, iaitu demi langit dan yang datang pada malam hari, yakni bintang yang menembus. Menurut Albert Einstein, pada tahun 1915 berpendapat bahawa kuasa tarikan graviti mempengaruhi pergerakan cahaya dan teori beliau dilakukan kajian berterusan oleh saintis termasuk Carl yang membuktikan teori persamaan Einstein, iaitu infinity. Ayat seterusnya iaitu wama adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu, yakni bintang yang menembus? Okey, putaran galaksi yang terkuat diketahui di pusatnya Galactic Center. Di sinilah barangkali supermassive black hole, yakni lubang hitam super tumpat yang terkuat wujud di dalam semesta kerana ia menghasilkan letusan sinaran yang amat dahsyat di mana gas yang berputar mengelilingi lubang hitam akan menyerupai kolam pusingan, iaitu lubuk maut angkasa yang amat-amat besar yang berpusing beberapa ribu kilometer per saat. Okey, ayat seterusnya iaitu An-Najmu Tsaqib, iaitu bintang yang bersinar, yakni tajam. Konsep sesuatu benda yang amat besar sehinggakan cahaya sekalipun tidak mampu bebas daripadanya telah dikemukakan oleh pakar geologi Inggeris John Michael dalam kertas kerja pada tahun 1783 yang dihantar kepada Royal Society. Secara kesimpulannya, demi langit dan demi yang muncul di waktu malam. Tahukah engkau apakah yang muncul di waktu malam? Itulah bintang terang yang cahayanya menembusi. Daripada surah At-Tariq inilah kita dapat simpulkan bahawa menurut Profesor Media Dr. Muhammad Arif Kasmo, jelas Dr. Arif, ayat ini mempunyai dua tafsiran yang berbeza. Ulama zaman dahulu menggandaikan ayat tersebut adalah cahaya bintang yang menembusi kegelapan malam. Namun dalam konteks moden, ia juga boleh ditafsirkan sebagai teori lohong hitam. Kesimpulan daripada surah Al-Waqiah ayat 75 hingga 78 menerangkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dengan tempat jatuhnya bintang-bintang ini untuk membuktikan kepada manusia bahawa Al-Quran ini adalah bahan bacaan yang mulia. Seperti yang kita ketahui, lohong hitam ini adalah tempat jatuhnya bintang-bintang tersebut akibat daya tarikan graviti yang kuat yang sebabkan objek tersebut tidak dapat keluar setelah masuk. Allah menggunakan bintang ini sebagai perumpamaan kepada kita kerana dulu mereka menggunakan bintang sebagai GPS, sebagai penunjuk arah di dalam musafir mereka. Jika bintang bukankah ia hanya keluar dalam kegelapan malam, waktu itu panduan hanya pada bintang sahaja. Maka begitu juga dengan diri kita yang ada dalam kegelapan kehidupan.
Kita hanya boleh bergantung harap dengan petunjuk daripada Al-Quran sahaja, bukan? Maka lihatlah begitu hebatnya Allah kaitkan bintang ini dengan panduan hidayah yang ada dalam Al-Quran. Okey, sekarang kita bahas berkaitan isi tu surat dalam surah At-Takwir ayat 15 dan 16. Lohong hitam ini adalah tersembunyi, bergerak dengan cepat dan menyapu dan menelan segala objek yang berada di sekitarnya. Okey, daripada surah At-Tariq pula, isi tersuratnya adalah bintang ni adalah cahaya yang menembus dan sifat bintang itu adalah bercahaya. Daripada surah Al-Waqi'ah pula ayat 75 hingga 78, isi tersuratnya adalah perumpamaan kejadian bintang dengan kehebatan Al-Quran dan hidayah yang terdapat di dalamnya, memberi peringatan kepada manusia, menerangkan jawapan kepada sumpah tersebut, menceritakan kedudukan Al-Quran yang mulia dalam menyampaikan kebenaran, menerangkan tempat simpan Al-Quran sebelum diturunkan ke langit dunia iaitu di Lauh Mahfuz. Isi tersirat. Menurut Al-Mursalat ayat 8, ia mengingatkan kepada hari kiamat. Menurut At-Takwir ayat 15 dan 16, black hole menyebabkan objek yang bertemu dengannya tidak akan terlepas dan ditelan walaupun bergerak dengan kelajuan cahaya. Surah At-Tariq ayat 1 hingga 3, ia menampakkan kegemilangan cahaya bintang yang terang menembusi kegelapan di malam hari. Surah Al-Waqi'ah ayat 75 hingga 78, ia merangsang umat Islam mengkaji rahsia di angkasa raya dan membuktikan kepada manusia akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga dapat menyingkap rahsia kelahiran bintang di sebalik kejadian lubang hitam. Kesimpulannya, lohong hitam adalah sesuatu yang sukar untuk diperhatikan kerana ianya sangat gelap. Oleh yang demikian, lohong hitam hanya dapat diperhatikan apabila terdapat sesuatu objek yang berada berdekatannya dan wujud daya tarikan graviti ke atas objek tersebut. Contohnya apabila lohong hitam yang terbentuk daripada keruntuhan graviti suatu bintang yang berada berdekatan dengan suatu bintang biasa yang tidak mengalami keruntuhan graviti, maka berlakulah pengaliran jisim daripada bintang biasa ke dalam lohong hitam. Dan jika sinar X dihasilkan daripada fenomena tersebut, maka lohong hitam dapat dikesan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang kewujudan lohong hitam dan apa yang manusia ketahui pada hari ini mengenai lohong hitam hanyalah sedikit sahaja. Terdapat banyak lagi rahsia dan ilmu di sebalik lohong hitam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha mengetahui mengenai lohong hitam dan segala sesuatu.